Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak sambung balik topik kita. Topik yang lepas cikgu dah bincangkan tentang formula empirik dan menyelesaikan masalah berkaitan pengiraan formula empirik berserta dengan jadual dan sebagainya. Jadi sambungan kali ini kita masih membincangkan sedikit tentang formula empirik, iaitu bagaimana kita hendak menentukannya di dalam makmal. Kita boleh buat secara eksperimen. Cuma eksperimen ni seperti mana sedia maklum, kita kena buat secara hands on lah. Kalau cikgu cerita panjang dekat sini, selagi korang tak buat, tak berapa nampak. Okay. So untuk formula empirik ni ada dua eksperimen yang penting. Kalau batch yang sebelum ni, batch syllabus yang lama, memang ada dua eksperimen, tetapi kita hanya buat satu eksperimen sahaja. Sebabnya yang lagi satu tu agak berbahaya sedikit. Walau bagaimanapun untuk batch yang baru atau syllabus yang baru ni, kemungkinan besar kita kena buat dua-dua sekali. Okey. Kita tengok dahulu secara ringkas saja. Mungkin cikgu tak cerita secara detail sangatlah dekat sini sebagai pengetahuan dahululah. Okey, eksperimen yang kita akan buat adalah pertamanya adalah menentukan formula empirik magnesium oksida. Menentukan formula empirik magnesium oksida. Okey, jadi intipati yang penting dekat sini adalah kita nak mencari formula empirik magnesium oksida. Okey, merujuk kepada latihan apa nama ni? Latihan tentang formula empirik sebelum ni, solving problem formula empirik. Kamu dapati kita mesti tahu apa? Jisim magnesium, kan? Kemudian kita mesti tahu jisim oksigen, oksida ni oksigen lah. Baru kita boleh kira, kan? Jadi untuk eksperimen ni pun sama juga. Eksperimen ni adalah dalam langkah kita akan diperlukan mencari jisim magnesium, jisim oksigen. Kemudian kita boleh buat selesai macam biasalah. Kena buat jadual, bahagi dapatkan mol, kemudian dapat nisbahkan mol. Itulah yang kamu akan buat nanti. Okey, cikgu tak nak cerita panjang sini. Cikgu hanya cerita perkara yang penting yang kita kena perlu dapat dalam eksperimen kita. So untuk eksperimen tadi tu kamu baca dahulu. Cuba fahamkanlah. Walaupun mungkin ada yang faham, mungkin ada yang agak confused lah, sebab kita kena buat dalam eksperimen baru kamu nampak. Tapi baca dahulu. Sekurang-kurangnya kamu tahulah sedikit, walaupun tak banyak. Nanti bila buka sekolah kita akan buatlah eksperimen tersebut. Okey, yang kedua adalah formula untuk menentukan formula empirik kuprum 2 oksida. Okey. Sama juga menentukan formula oksida, tetapi kaedah yang eksperimen yang kedua ni, dia bentuk dia berbeza dengan yang pertama. Jadi sebenarnya untuk mencari formula empirik logam oksida ni, kita boleh simpulkan bahawa ada dua kaedah. Sama ada kita nak guna kaedah magnesium oksida ataupun nak guna kaedah kuprum 2 oksida. Kenapa wujud dua kaedah ni? Ada alasan dia. Okey, kita tengok alasan dia kenapa ada dua. Jadi sebenarnya yang kuprum 2 oksida ni pun tujuan dia sama, walaupun kaedah dia agak sedikit berbeza, tetapi matlamat kita sama, mesti cari jisim kuprum, cari jisim oksigen. Kemudian baru kita boleh buat macam biasa table dan sebagainya. Okey. Cuma persoalan yang suka ditanya dalam exam, kenapa ada wujud dua kaedah ni? Kaedah seperti mana magnesium oksida, cuba tengok gambar dia.
Ini kaedah dia. Okey, kaedah gambar dia, ladas dia. Kau baca dahulu. Dan juga kaedah seperti ini ya. Ada dua kaedah. Ini gambar yang terbaru lah. Gambar lama lain ni. Untuk kumpulan oksida, gambar lama yang lain. Ini yang terbaru. Kenapa dia ubah? Tujuan dia adalah untuk membolehkan kita buat dia makmal. Kalau kaedah yang lama tu agak sukar sikit lah. Okay? Jadi kenapa wujud dua kaedah berbeza ni? Kenapa tak semua logam oksida guna macam magnesium oksida? Okay, ada sebab dia. Okay, untuk eksperimen tadi kamu boleh baca. Cuma cikgu nak kesimpulkan sini. Kenapa ada dua wujud dua kaedah tu? Kerana di sini dia beritahu kerana magnesium ni adalah kategori logam reaktif, logam yang reaktif. Jadi logam reaktif ni dia punya sifat dia, kita hanya perlu panas sedikit sahaja untuk dia bertindak balas dengan oksigen. Okey. Jadi kita boleh panas seperti mana eksperimen yang pertama. Tetapi kaedah itu tidak sesuai digunakan untuk formula empirik kuprum oksida. Okey, kerana apa? Kerana kuprum bukan kuprum oksida, kuprum kurang reaktif terhadap oksigen. Itu alasan dia. Itu sebab ada dua bentuk eksperimen yang berbeza. Jadi kita boleh kategorikan kedua. Kalau logam itu reaktif, kita buat seperti mana magnesium oksida, dengan cara kita membakarnya sahaja direct. Mana-mana logam yang kurang reaktif seperti kuprum, plumbum ataupun lead, argentum ataupun silver, itu kita kena buat menggunakan kaedah kuprum 2 oksida. Okey. So kamu bacalah, cikgu terang asas saja. Okey, seterusnya adalah kita tengok menentukan formula molekul. Sebelum ni kita banyak bincang formula empirik. Dah habis tentang formula empirik, kita tengok formula molekul. Okey, formula molekul ni dia tak ada eksperimen, dia ada hanya sedikit pengiraan. Dia tak banyak sangat. Okey, formula molekul ni kalau tengok definisi yang sebelum ni, dia adalah formula sebenar kan, bilangan sebenar, ataupun sebenarnya dalam kata lain dia merupakan gandaan formula empirik sebatian. Jadi kaitan dia seperti ini ya. Formula molekul sama dengan formula empirik beserta dengan gandaan dia. Okey. Ini formula ini nampak ringkas, tapi kita akan gunakan nanti ya. Okey. Contohnya formula empirik air. Formula molekul air H2O. Formula molekul H2O. Formula empirik pun H2O juga. Jadi perkaitan dia adalah gandaan dia satu, gandaan N. N ni satu, gandaan dia ni. Gandaan. Okey. Hydrazine formula sebenar dia N2H4. Jadi nisbah dia NH2. Jadi gandaan dia 2. Boleh ni cuba baca balik ni. Tengok apa perkaitan gandaan empirik dengan molekul. Okay, kita ambil contoh propena. Propena molekul sebenar dia adalah formula sebenar dia atau formula kimia dia ni dia. Jadi formula empirik dia CH2, gandaan 3 kali ya. Okey. Okey, jadi nampak ringkas, tetapi selepas ini kita akan mengaplikasikan konsep ini untuk menyelesaikan masalah pengiraan dia. Formula molekul ni tak ada eksperimen bagai dia simple saja. Cuma kita kena faham perkaitan antara gandaan formula empirik dan formula molekul. Okey, kita tengok contoh 15.
satu sebatian mempunyai formula empirik CH2. Okey, satu sebatian formula empirik CH2. Okey, ini adalah contoh soalan yang boleh keluar dalam exam. GC molekul, okey, ini tahap 3 bintang. Boleh catat dalam buku nota ni. Okey, GC molekul relatifnya ialah 56. GC molekul relatifnya ialah 56. Apa maksud GC molekul relatif 56? Kamu tahu nak cari kan? GC molekul relatif tu sebenarnya yang kamu tambah-tambah tu lah. Yang kamu tambah-tambah tu formula empirik ke formula molekul? Okey, GC molekul relatif ni sebenarnya dia merujuk kepada formula molekul atau formula kimia dia, bukan formula empirik. Jadi GC molekul adalah formula molekul yang sebenar, kita tambah dapat 56. Apakah formula dia kita tak tahulah. Adakah ini? Ini bukan, ini formula empirik. Ini formula empirik bukan dia ada formula sebenar dia. Tambah dapat 56. Apakah formula molekul itu sebatian tersebut? Memang dia suruh cari formula molekul. Jadi bagaimana kita nak mengaitkan semua ni dan menyelesaikan masalah dia. Okey, okey, sebelum kita mulakan penyelesaian dia, kita tahu formula molekul sama dengan formula empirik beserta gandaan dia. Jadi dapatlah gandaan dia, formula empirik, gandaan N sama dengan formula molekul. Okey, berdasarkan formula molekul dia ataupun GC molekul relatif, GC molekul relatif dia sama dengan berapa? 56. 56. Okey, 56 kan. 56 bermaksud formula molekul dia tambah-tambah dapat 56. 56 ni sebenarnya merujuk kepada formula molekul, bukan formula empirik. GC molekul relatif mesti merujuk formula molekul 56. Bukan formula empirik. Okey. Kemudian kita okey, seterusnya kita samakan persamaan ni, tambah jisim-jisim dalam ni dapat 14. Jadi N gandaan dia 4. N ni gandaan 4. Jadi apakah formula molekul dia? Jisim molekul kita dah tahu formula molekul macam mana. Kemudian kita masuk ke gandaan dia N tadi ke dalam ni. N4 tadi masuk dalam ni 4 kan. Jadi 4 kali dapatlah C4H8. Okey. So ini bentuk yang pertama. Kamu kena tahu perkaitan dia. Kemudian kenal GC molekul relatif tu, dia punya dia punya bilangan tu mewakili siapa. Baru kita boleh selesaikan masalah ni. Okey, cikgu rasa cikgu berhenti setakat contoh 15 ni. Contoh 15 ni sebenarnya formula molekul ni dia ada dua contoh pengiraan yang boleh ditanya dalam exam. Ni contoh pertama, ini tahap 3 bintang juga, 3 bintang. Ini contoh yang kedua. Contoh ni mungkin cikgu akan cerita pada sesi yang lain. Ini agak kompleks sedikit lah. Tak apa, kamu boleh sementara itu boleh baca contoh 16 ni terlebih dahulu. Baca boleh, sebab nak baca boleh baca, ataupun baca dulu atau cuba dulu contoh 16. Tetapi contoh 15 tadi cikgu okey, cikgu rasa kamu dah boleh selesaikan dah. Selesaikan soalan nombor 1. Nombor 2 pun boleh. Okey. Okey, cuba buat gambar 1, 2 dan 3. Okey, 3 ni cikgu tak pasti contoh 15 atau contoh 16. Tapi tak apa, buat dahulu 1 hingga 3 ni dalam buku nota. Okey, 1 hingga 3 dalam buku nota. Okey, yang ni cikgu tinggalkan dulu. So next class cikgu akan cerita panjang lah tentang contoh 16 ni.
Kalau tak sempat cerita pun, kita jumpa di waktu bersua muka nanti. Okay. So kamu review balik rakaman ini, tengok mana bahagian-bahagian yang cikgu nak kamu baca betul-betul lah. Okay. So sebelum akhiri rakaman ni, cikgu nak kamu buat lah ni dalam buku nota. Okay, sebabnya cikgu ada program nanti dengan budak form 5 mereka dah habis SPM, ada program bersama guru dengan pelajar form 5 tahun ni So cikgu tinggalkan ni, kamu baca mana yang patut dibaca dan buat mana patut yang dibuat di dalam buku nota. Okay, sekian, terima kasih.